Kita berada dalam bulan Rabiul Awal. Tuan-tuan, dalam sejarah manusia tak pernah orang yang mati kita sambut hari kelahiran. Kalau Mao Zedong mati, kita sambut hari kematian. Lenin mati, kita sambut hari kematian. Tetapi ada satu lelaki yang sangat hebat, dia dah mati 1400 tahun dah, tetapi disambut hari kelahiran dia. Orang tu tiada lain ialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, Nabi Muhammad ini, tuan-tuan kalau baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmizi, hampir dalam 800 hadis menceritakan tentang Nabi. Kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan dapat mengenali Nabi. Dalam sejarah manusia tak pernah orang boleh cerita satu-satu tentang peribadi dia kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya tuan-tuan, kalau tuan tengok dalam hadis itu, banyak yang merawikan, menceritakan tentang Nabi ialah budak-budak. Di antaranya Anas bin Malik, di antaranya ialah Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, di antaranya sahabat Nabi yang dekat ialah Abdullah bin Umar. Ini budak-budak yang mencerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kening Nabi, muka Nabi, jalan Nabi, dada Nabi, kulit Nabi, rambut Nabi, semuanya dicerita dalam Syama'il Muhammadiyah. Kalau kita bacalah 800 hadis. Hebatnya tuan-tuan Nabi SAW. Sebab itulah kita buat sambutan Maulid Nabi ni. Apa tujuannya? Bukan semata-mata buat. Ada orang membid'ahkan tentang Maulid Nabi ni. Nabi tak pernah buat, sahabat pun tak pernah buat. Yang buat ada seorang khalifah di Basrah membuat sambutan Maulid Nabi ni. Tuan-tuan, kalau cerita tentang Nabi, kita nak cerita Nabi tak kerti nak cerita, maka kita buat dalam bentuk khasidah. Sebab itulah malam ni ada khasidah menceritakan tentang Nabi. Tadi ni ustaz kita cerita dalam bahasa Urdu kan. Ya, ramai tak faham, termasuk ngaku. Aku pun tak faham kok. Tapi cerita tentang Nabi sebab nak puji Nabi. Macam tuan-tuan lah, kalau tuan-tuan nak puji Ustaz Abdullah Khairi, tuan-tuan jatuh cinta dengan seorang kekasih, tuan-tuan akan buat dalam bentuk syair kan. Ada kekasih kita dulu kan, kita buat dalam bentuk syair. Lama tak berjumpa, aku tengok kasutmu terkenang akan dikau. Walaupun engkau tidak berjauhan daripadaku, aku melihat akan geret bapak kamu, aku teringat mukamu kan. Itu syair lah. Nabi SAW nak cerita Nabi tak kerti, maka dia buat dalam bentuk khasidah. Imam Bushiri yang menulis khasidah, tuan-tuan, hebat tak hebat dia ni, dia nak sebut syair tak kerti, maka dia tulis. Ditulis-tulis tuan-tuan. Ketika dia tulis tu dia tertidur. Ketika tertidur dia mimpi Nabi SAW bagi burdah, maka disebut sebagai khasidah burdah. Mimpi jumpa Nabi. Imam Bushiri hebatnya. Yang tuan-tuan dengar tadi yang salatu kan, tu burdah daripada Imam Bushiri. Kalau kita dengar tuan-tuan Nabi kan, kita sayang Nabi nak buat macam mana? Ada orang ingat Nabi, dia buat dalam bentuk syair. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia buat dalam bentuk syair. Yang tuan-tuan duk selawat kan, ada sallu ala khairil anam al-mustafa badri tamam, sallu alaihi wa sallimu ishfa' lana yawm az-ziham, ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qari a'yuna, hadha al-jamal al-mustafa anwaruhu lahat lana. Cerita tentang Nabi, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab nak lahir cinta Nabi. Tiba-tiba ada orang kata, apalah duk buat khasidah ni bid'ah ni. Nabi tak ada buat. Tuan-tuan kena ingat, ketika Nabi hijrah, tuan-tuan, pada tanggal 8 Rabiul Awal, Nabi masuk ke Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Hijrah berlaku bukan bulan Muharram. Ketika Nabi masuk, tuan-tuan, dia orang pukul hadrah tu. Apa dia pukul? Sallallahu ala Muhammad kan. Kita dah buat macam tu kan.
Ini semua ni memuji Nabi SAW. Sebab apa? Sebab kita nak lahir sayang Nabi SAW. Nabi SAW, tuan-tuan, namanya Muhammad. Dalam Quran ada dua nama. Wa ma Muhammadun illa Rasul, Muhammad. Yang kedua apa? Muhammadur Rasulullah, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, Muhammad. Ada disebut Ahmad. Wa idza qala Isa bin Maryam, ya bani Israil, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Disebut Ahmad. Ada sebut Ahmad, ada Muhammad. Makna dia sama, terpuji. Sebab tu kalau tuan-tuan dalam rumah kita ada nama Muhammad, ada nama Ahmad, berkat. Sebenarnya adik-adik yang hafal Quran, siapa nama Muhammad ataupun Ahmad di depan, tak kira lah Muhammad Husairi ke, kan, Ahmad apa ke, cuba angkat tangan. Nama Muhammad Ahmad, cuba angkat tangan. Oh, ramai nama, nampak? Majoriti lah nama Muhammad, berkat. Kan, kalau nak nama, bagi nama Muhammad Ahmad, berkat. Ataupun nama ambil daripada nama asma Nabi SAW, kan, Abdul Hakim, Pak Hakim kita, kan, Abdullah Khairi, macam saya lah, kan, nama bagi elok, nama yang elok, nama berkat. Kalau nak berkat, nama Muhammad ataupun Ahmad, terpuji. Muhammad Ahmad ni terpuji. Ni kita bagi nama pelik-pelik, tuan-tuan. Saya pernah, tuan-tuan, belajar bahasa Arab. Ada seorang tu nama apa tu, dia panggil Muhammad. Tok guru kami Arab, masuk ismuke, nama apa? Muhammad. Masya Allah. Muhammad dalam bahasa Arab, ma tu tidak, mat tu mati, Muhammad tak mati-mati. Jaga, tuan-tuan, jangan silap. Ada orang nama tu, seorang tu nama Muhammad Laldin. Depa gelak dia Mat Ladin. Arab tanya ismuke, Mat Ladin. Arab tu Masya Allah. Mat Ladin maksud dia mat mati, la tak ada, din agama, mati tak ada agama. Jaga, tuan-tuan, jangan silap nama. Bagi nama macam saya, Abdullah Khairi, hamba Allah yang baik. Jadi yang paling baik dalam dunia ni aku lah. Kan, bagi nama Muhammad Ahmad, berkat, tuan-tuan. Sebab tu kita buat sambutan Maulid Nabi ni apa? Sebut tentang Nabi, nak lahir cinta Nabi, sayang Nabi. Para sahabat sayang Nabi, bukan macam kita. Kita sayang Nabi, Maulid Nabi, baru ingat Nabi. Ni nak apa? Esok apa, Isra Mi'raj pula, ingat Nabi pula. Lepas tu pula apa? Hijrah, ingat Nabi. Ni masuk Ramadan, pakat selawat lah. Sallallahu wasallam alaihi, pakat selawat. Belakang tu haram, tak pernah main, kan? Allahumma salli alaihi. Dia bertanya pasal apa tu? Yang penting sebut, dia kata. Rupanya tak pernah main selawat pada Nabi, tuan-tuan. Ramadan selawat, ingat waktu tertentu. Sedangkan para sahabat ingat sungguh. Pernah satu ketika Nabi duduk dalam majlis BBIP para sahabat. BBIP sahabat ni siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Talha, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Osman bin Affan. Ni sahabat BBIP ni. Macam di sinilah mungkin ada kuliah BBIP, datuk-datuk semua, Tan-Sri. Saya pernah bawa umrah, datuk-datuk semua, pening kepala. Tuan-tuan, kita ceramah di depan, dia ceramah di belakang. Dia tak mau dengar kata, kan? Kita kata naik bas pukul 10, pukul 1 tak naik lagi. Bawa datuk-datuk Tan-Sri ni BBIP. Kita kata pukul 8 nak masuk Raudah, pukul 10 tak turun lagi. Saya kata ni kita nak buat apa, nak masuk Raudah ni, nak ziarah Nabi. Tak apa, ustaz, masuk dulu. Saya dalam hati aku buat penampak cuma datuk ni. Belagak bukan main. Susah cerita. Ini bersama BBIP ni para sahabat. Nabi kata apa? Wahai sahabatku, siapakah di kalangan kamu yang paling mulia? Sahabat pun angkat tangan, yang paling mulia ya Rasulullah, para malaikat. Nabi kata memang malaikat ni mulia sebab dia melihat Allah. Dia tak ada hawa nafsu, dia sujud beribu tahun. Dia pula hebat sebab dia pernah tengok syurga neraka. Memang dia kata malaikat mulia, tapi ada lagi mulia. Sahabat kata yang mulia itu ialah para anbiya. Anbiya ya Rasulullah, Nabi kata memang para nabi mulia. Sebab apa? Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Tengok, tidak kami utuskan
sebelum kamu, min qabli. Apa dia? Illa rijalan nuhi ilaihim, kecuali rijal. Kalau tengok dalam tafsir, rijal itu ialah para anbiya. Anbiya ni hebat tak hebat macam mana? Nuhi ilaihim, diberi wahyu. Para anbiya ni tuan-tuan diberi wahyu. Nabi SAW umi, dia buta huruf. Dia nak tahu apa langit dan bumi turun. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Daripada awan itu turun air yang mencurah-curah, kemudian tumbuh biji benih dan tumbuh-tumbuhan. Tengok, dicerita dalam wahyu kepada Nabi tentang sains. Nabi tak tahu, tapi wahyu. Tiba-tiba tuan-tuan datang orang buta, Nabi tak tegur, Allah tegur. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Nabi ditegur oleh malaikat. Sebab apa? Wahyu, tuan-tuan, tentang kejadian manusia. Summa khalaqnan nutfata 'alaqa fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kathawna al-'idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ni bagaimana kejadian manusia. Nabi tahu tak tahu, tapi wahyu. Maka malaikat kata, para sahabat kata, para nabi ni mulia. Nabi kata memanglah mulia, sebab nabi ni datang wahyu. Kalau silap Allah tegur, memang mulia, tapi ada lagi mulia. Lalu sahabat termenung, kamilah ya Rasulullah, kami para sahabat kamu, kami paling mulia. Nabi kata memang kamu mulia, sebab kamu berhadapan dengan aku, tengok muka aku. Kalau silap aku tegur. Hampa memang mulia sebab sahabat, tapi ada lagi mulia. Sahabat termenung. Nabi pun angkat kepala, berlinang air mata, menangis sampai basah janggut. Nabi kata, ada lagi mulia selepas kamu. Mereka itu tak pernah melihat aku, mereka tak pernah bersua dengan aku, tak pernah berjumpa dengan aku, dan mereka pun tak pernah melihat kalam-kalam kalimah aku, tetapi mereka sangat sayang dan cinta kepadaku. Mereka ialah umat akhir zaman. Siapa itu? Kita. Tuan-tuan pernah tengok Nabi tak? Tak pernah. Saya pun tak pernah tengok. Bila sebut Nabi Muhammad, tak pernah cerita. Dan saya nak mimpi jumpa Nabi. Pernah duduk dalam raudah setahun tuan-tuan, 6 kali pergi umrah. Pergi umrah duduk dalam raudah ni tuan-tuan, nak mimpi jumpa Nabi. Kita baca Quran, lepas baca Quran selawat 1000 kali, habis 1000 kali, tak lena lagi, duduk lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, terlena. Alhamdulillah, harap-harap mimpi Nabi. Rupanya tak mimpi tuan-tuan, aku mimpi bini aku. Jaga-jaga, terkejut, Allah, bini duk tunggu. Apa dia kata ni? Lama dah duduk dalam raudah. Allah, tak mimpi Nabi tuan-tuan. Tapi tuan-tuan sayang Nabi dah. Sayang tu yang buat maulid Nabi ni. Ada orang kata buat maulid Nabi ni, mana nas dia? Mana dalil dia? Nak sayang Nabi tak perlu dalil. Tuan-tuan, nak sayang Nabi kena dalil ke? Tuan-tuan cinta Nabi, kita kena ada dalil sayang Nabi. Nak sayang Nabi, nak ada dalil apa? Sayang Nabi, aku sayang Nabi. Macam mana? Aku selawat dekat Nabi. Aku sayang Nabi apa? Aku rindu Nabi, aku selalu pergi. Tuan-tuan kena ingat, Nabi ni kasih Allah. Kita nak sayang Nabi tuan-tuan, kita buat maulid Nabi SAW ni supaya lahir dalam hati sayang Nabi SAW. Sahabat sayang sungguh. Pernah tuan-tuan ada seorang sahabat, nama apa? Malik bin Sinan. Malik bin Sinan ini ialah bapa kepada Abu Sa'id Al-Khudri yang banyak merawi hadis. Kalau tuan-tuan pergi dekat Jabal Uhud kan, tuan-tuan akan dengar sejarah ni. Ketika Nabi SAW dalam peperangan Uhud, Nabi pernah tuan-tuan jatuh dalam lubang yang digali oleh puak Quraisy. Nabi jatuh tuan-tuan, Nabi patah gigi. Bukan saja patah gigi, musuh main nak bunuh Nabi ni. Nabi guna ni benteng tu apa? Itulah perisai. Musuh ni pukul, dia tepih, perisai tu pecah. Bila pecah tuan-tuan, yang besi tu kena dari Nabi ni. Tuan-tuan, apa yang berlaku tuan-tuan? Ada seorang sahabat cabut. Tapi ada seorang sahabat nama Malik bin Sinan tuan-tuan, dia sayang Nabi macam mana? Bekas yang ada tu darah keluar. Kalau saya buat macam mana? Saya ambil tisu ke, ambil kain lap Tapi sahabat Nabi sayang Nabi, dia buat macam mana? Dia letak mulut dekat lubang yang keluar darah tu, dia letak. Dia buat macam mana? Dia hisap darah tu.
Darah tu keluar dia hisap, darah tu keluar dia hisap, darah tu duduk dalam mulut. Kalau saya luar, tapi dia telan darah tu. Malik bin Sinan ni telan darah tu. Nabi tengok, Nabi kata apa? Barang siapa yang darahnya bertemu dengan darahku, Allah akan haramkan darahnya daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang Nabi. Tuan-tuan nak cari darah Nabi, tak ada dah. Kan? Tuan-tuan nak cari apa? Nabi pun tak ada. Tu yang kita buat maulid Nabi. Cerita balik tentang Nabi nak lahir. Kalau tak ada Nabi, Kuala Ketir ni tak ada masjid. Tak ada masjid, tuan-tuan. Yang ada apa? Tokoh Hindu lah. Tu imam tadi, tu dia 3 line bagus. Kan? Tapi kerana ada Nabi SAW, ada ni masjid Kuala Ketir. Tuan-tuan, Kuala Ketir ni kawasan apa? Kawasan tu lah kan. Tapi alhamdulillah, kerana Nabi Muhammad, ada orang menyebut kalimah Allah. Ada orang, tuan-tuan, berselawat kepada Nabi. Kerana apa? Nabi SAW. Sebab dia sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan Muhammad rahmat sekalian alam. Kalau tak ada Nabi, tak tahulah tuan-tuan Kuala Ketir nak jadi apa. Saya nama Abdullah Khairi bin Haji Harun. Nama aja, tuan-tuan, nampak Islam. Ni nama ni. Nenek saya, tuan-tuan, bukan Islam. Nenek saya keturunan Siam. Siam puruk hijau. Lah hijau merah satu lah, tuan-tuan. Perpaduan rumah, alhamdulillah. Mukadimah tu mukadimah. Jual lu, nampak sambutan okey, lagi kita balon. Ni tonek saya Abdullah Khairi bin Haji Harun. Haji Harun Haji Syafi'i, Haji Syafi'i Haji Awang Muhammad, Haji Awang Muhammad bin Haji Ishaq, Haji Ishaq bin Tok Mengketi bin Vijon. Yang ni tak Islam ni. Alhamdulillah, tuan-tuan. Lepas tu masuk Islam, nama Abdul Rahman. Maka nama saya Abdullah Khairi. Kalau lah nenek saya tu tak masuk Islam, nama saya apa dah? Songsak Predik. Adik-beradik bosak bosana hamil badminton tu. Tapi kerana Nabi Muhammad, nenek saya masuk Islam, nama Haji Abdul Rahman, maka nama saya Abdullah Khairi. Isteri saya keturunan mama. Tak ada mama. Dia cakap, lama tak jumpa, jangan buat leceh. Tu dia buat marah saya. Saya habaq kat bini saya, makan elok-elok. Mama bila makan lidah keluar. Minta marah lagi, dia marah aku pula. Saya tengok bini saya, lidah. Dia kontrol nasi berterabur macam tu. Kontrol lidah punya panjang. Lepas tu bila cakap golek kepala, dia pun marah saya. Apa duk kata kat mama? Bukan cerita, nak cerita. Bila cakap lah, tak jumpa, jangan buat leceh kan. Isteri saya mama. Saya Siam campur mama jadi semak. Tapi tuan-tuan, pak mentua saya bagus, tuan-tuan. Pak mentua dia kita angkat nikah ni, dia tamat pun angkat nikah, dia pegang tangan, uzawwijuka amarallahu bihi kan, aku nikahkan kau berwakil walikan daku dengan anakku, mas kahwin siap. Saya terima nikahnya seperti tersebut. Okey tu. Ni nak sebut mas kahwin jadi pening. Tersebut okey ha. Ni ada orang tak sah, kena sebut 2262 tunai. Tu yang ulang semula. Lain kali tak boleh tersebut sah. Kalau Arab senang, qabil tu nikah senang lah, bukan? Ni kita bagi susah. Aku terima nikahnya seperti tersebut. Saya pun cium tangan dia. Lepas cium tangan, saya cium pipi dah. Cot. Dia kena cium tu. Dia dapat awak dah teriak. Aku ada 13 orang anak, seorang pun tak pernah cium pipiku macam hang. Tu dapat tanah 2 ekar. Itu nama strategi, bro. Sebab tu tuan-tuan nak bagi tahu, kerana Nabi Muhammad, saya nama Abdullah Khairi. Islam saya kerana apa? Rahmat Nabi Muhammad SAW. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak berkat, nama anak bagi nama Muhammad. Nabi bagi nama Ahmad. Bagi ada tuan-tuan berkat. Sebab apa? Nak lahir sayang Nabi. Para sahabat sayang Nabi. Tuan-tuan tengok, kebanyakan mereka bagi nama apa? Muhammad, Abdullah. Ada yang bagi nama apa? Ambil para sahabat, Umar. Ada baru ni ada seorang jumpa saya, belah mulut. Dia bagi nama Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab bin apa? Saya pun lupa. Saya kata, anak ni tak boleh bawa dia tak.
Saya kata kat dia. Dia kata pasal apa ustaz? Ni sahabat Nabi. Memang lah. Umar Al-Khattab ni orang yang cukup hebat. Saya kata kat dia, kalau boleh bagi nama lain lah. Dia bagi nama sungguh Umar Al-Khattab. Teriak dia tak hari. Kemudian dia telefon saya, ustaz pasal apa? Saya kata anak ni tak boleh bawa nama ni, sebab Umar Al-Khattab orang yang cukup hebat. Saya kata tukar nama, bagi nama Umar Al-Faruq. Tukar nama tuan-tuan. Senyap budak tu. Jaga tuan-tuan, nama ni penting. Ni ada kalangan kita, ada nama Umar tak? Ada tak Umar? Cuba angkat tangan. Mana Umar nak? Umar apa? Umar gunting rambut. Mereka gelar kampung saya, Umar gunting rambut. Kawan tu gunting rambut, Umar gunting rambut. Kawan tu hak jenis apa, duk pasang tandas tau. Umar cak ubi. Umar cak ubi. Kurang dia tuan-tuan. Nama saya Umar. Satu lagi nama Mat. Mat Allah. Kita ni nak bagi nama Muhammad ikut nama Nabi. Nama kalau Mat dia gelap. Kalau Mat habis. Mat dunia. Mat makan banyak. Mat kentut busuk. Kampung saya Mat kentut busuk. Mana ada orang kentut wangi? Dia gelap Mat kentut busuk. Allah. Mat apa? Mat cerai, cakodik, semua dah. Sedangkan nama tu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh sebut eloklah nama Muhammad, sebut Muhammad. Ini nama Muhammad, sebut Mat. Mat, pakcik Mat. Tu yang pakcik tu lemah, jantung ada, lemah darah tinggi, kencing manis. Nama Pak pakcik Mat. Mat maksud apa? Mati. Pakcik Mat bila nak mampus, tu kawan tu kencing manis, darah tinggi. Semua ada. Panggil elok nama Muhammad terpuji, Ahmad terpuji. Nama apa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, sampai kepada Adnan. Saya pun tak hafal. Sampai Adnan tak ada khilaf. Semua tuan-tuan ulama-ulama meriwayatkan ni nama Nabi sampai Adnan tak ada khilaf. Tapi daripada Adnan sampai kepada Nabi Adam ada khilaf. Sebab tu tuan-tuan, Nabi Muhammad ni nama apa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Tuan-tuan tengok, bila Nabi lahir, bapa dia meninggal, maka disebut anak yatim. Bapa meninggal. Kemudian lepas tu 5 tahun mak meninggal. Tuan-tuan tengok, disebut yatim piatu. Dua-dua tak ada. Dibelah oleh siapa? Ni datuk dia, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib meninggal, siapa belah-belah? Abu Talib. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, Nabi SAW ni tuan-tuan, ketika lahir tuan-tuan, Nabi SAW siapa yang paling seronok sekali? Bapa saudara dia, bukan nama Abu Talib, Abu Lahab. Abu Lahab ni paling seronok. Sebab apa? Sebab lahir daripada anak nama Abdullah, anak saudara dia. Seronok tuan-tuan, setengah kata dia menyembelih seekor unta. Abu Lahab paling seronok. Lalu tuan-tuan, ketika tu Abdul Muttalib dia duduk dalam Kaabah sebab dia pemerintah masa tu. Dia dengar suara Muhammad. Tu yang nama Muhammad. Masa tu nama Muhammad tak ada lagi. Masa tu nama Amru, nama Talib, nama Hamzah, nama Umar, nama Urwah, nama Mughirah. Tak ada lagi nama Muhammad. Tiba-tiba Abdul Muttalib masuk-masuk, dia dengar Muhammad. Maka cucu dia beri nama Muhammad. Muhammad ni hebat tak hebat tuan-tuan? Dia buta huruf. Sebab apa tuan-tuan? Supaya nak tunjuk kepada orang akhir zaman, Nabi ni itu wahyu. Kan saya sebut tadi, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Diberi wahyu. Nabi diberi wahyu. Kita nak jadi hebat, lebih hebat daripada malaikat. Macam mana? Kita tak bolehlah hebat macam Nabi. Boleh hebat pada malaikat. Macam mana? Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Ayat tu sambung. Kamu tak tahu, kamu tanya orang tahu. Kita kena belajar ilmu. Kena belajar. Tuan-tuan nak jadi lebih hebat daripada malaikat, tuan-tuan kena belajar ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang beriman, orang berilmu berapa darjat. Orang akan angkat kita, Allah angkat. Sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW dia lahir, dia tak ada buta huruf. Allah angkat dengan wahyu. Kita nak hebat, kena belajar ilmu. Tuan-tuan tengok saya ceramah, ustaz. Bukan ustaz, saya grad electrical engineering, engineer.
Macam mana jadi ustaz? Belajar semula. Pergi belajar ilmu. Ayah saya masih hidup 84 tahun. Masih hidup tuan-tuan. Mak saya baru meninggal 2 tahun dah. Ayah saya kata ke ayah 84 dah ayah, 2 tahun mak meninggal. Kita cari mak baru. Tak mau. Mana Pak Imam? Boleh, bini baru boleh. Dalam duk hidup tu, boleh. Tu pun lutut saya ingat tu. Dalam lutut saya ingat pun hanguk. Itu cara mati tak mati tu. Ini ayah saya tuan-tuan, setia tuan-tuan. Tak mau. Ayah, mak 2 tahun dah cari mak baru. Tak mau. Kokoh. Dia kata, boleh? Jangan lu sebut dia dah. Aku tak mau dengar. Rupa-rupanya ustaz ni tuan-tuan, lagi lama, lagi laku. Ayah saya 84, dia bila mengajak Sungai Dua, anak murid dia hantar surat kat saya. Masa tu tuan-tuan, raya kedua daripada adinda kepada kekanda. Aku dalam hati berbulu dengar ni. Adinda sekarang berumur 54 tahun. Muda je. Adinda mengikuti kuliah kekanda. Adinda jatuh hati kepada kekanda. Macam surat Mujahid kepada tu. Adinda kekanda. Ayah aku 84 dah. Saya dah baca ni berbulu aku dengar ni. Dia berkenan kat ayah saya. Awak tak kenal kat aku, lebih kurang sama umur aku ni. Lah kalian tolonglah ustaz, tolong tanya kekanda Haji Harun kalau dia berkenan. Saya pun bawa surat je lah. Raya kedua. Saya tahu dah mesti dia tak maunya, tapi try tengok lah. Tengok dia duk makan apa nama kuih raya kan. Ayah, ada apa? Ni ada seorang perempuan berkenan. Aku tak mau. Dia bagi surat ni, ayah baca dulu. Aku tak mau tengok. Ayah dia bagi gambar. Aku tak mau. Mau semua. Dia tak mau. Segak ayah weh. Tak mau. Tak mau tuan. Saya pun lipat-lipat simpan. Balik 3 hari dia main ketuk pintu. Fairi, awak gambar dah gambar. Tak boleh pakai. Orang jantan terang tu lah. Tapi tak apalah tuan-tuan, nak bagi tahu kata itulah yang berlaku. Nabi SAW tuan-tuan, mak tak ada, bapa tak ada, dibelah oleh siapa tuan-tuan? Abdul Muttalib mati, Abu Talib. Ketika Nabi menerima wahyu tuan-tuan, dia sayang Abu Talib ni, yang belah dia. Belah sungguh dengan kasih sayang Abu Talib. Bila belah, di saat Abu Talib nak mati ni, dalam kitab kata Nabi duduk sebelah kanan. Dalam keadaan nazar, Allah Quran sebut, kalla, ketahuilah, iza balaghatit taraqi, ketika nyawa sampai halqum, wa qila man, katakan kepada orang yang nak mati tu, ra, siapa boleh tolong kamu, wa dhanna annahu al-firaq, siapa pun tak boleh tolong. Siapa tak boleh tolong, Nabi tak tolong. Nabi duduk sebelah nazar dah. Kalau tuan-tuan nak tahu nazar, dia akan nyawa ni nak keluar dah. Dia tak masuk dah, macam kita ni kan. Dia masuk, ni dah. Kita tengok sebelah, dia bunyi dah. Itu nazar dah tu. Ada haji ni tidur dalam kuliah. Itu teruk betul. Terang aku terengah ni dia lena. Pernah saya baca khutbah, dia cerita tuan-tuan. Dia duduk belakang tuan-tuan. Dia malu, dia buat macam mana? Kan dia pakai t-shirt. Dia duduk macam dengan tu lah, duduk cakap tu. T-shirt tu berlubang. Termasuk dalam. Nak angkat tak boleh. Jaga. La ilaha